Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu as-salihat. Walladhi yarfa'u alladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmat. وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر رواه الترمذي. Yang berhormat Datuk Dr. Nik Muhammad Zawi bin Saleh, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Yang berhormat Senator Datuk Ahmad bin Yahya, Ahli Dewan Ulama PAS Pusat merangkap Suruhanjaya IPAS Negeri Kedah. Sahibul Fadilah Ustaz Mukhtar bin Seni, Ahli Dewan Ulama PAS Pusat merangkap pengurus Pertubuhan Muafakat Pondok se-Malaysia. Ashabul Fadilah, para ulama, tuan-tuan guru asatidah, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dahulu marilah kita menyatakan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita sedikit ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, betapa mulianya mereka yang menerima pesaka ini. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, "Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama warathatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir." Kelebihan orang diberi ilmu agama dengan seorang abid, seorang ahli ibadat, lebih sahaja laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang cakrawala. Para ulama adalah waris Nabi-Nabi, mereka yang menerima pesaka Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi tidak meninggalkan harta yang berbentuk dinar emas
dirham perak. Mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang dapat menerima pusaka ilmu Nabi-Nabi, menjalankan tugasnya, sesungguhnya itu mendapat satu kelebihan yang sangat besar. Adalah menjadi satu hikmat yang besar dalam ayat yang saya sebut pada permulaan tadi. Allah menyebut yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Satu kumpulan yang keluar meninggalkan keluarga, kampung halaman, tanah air, yatafaqahu fid din, supaya mereka bertafaqquh, memahami dalam urusan ad-din, urusan Islam dengan makna yang menyeluruh, makna yang sempurna. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tidak disebut waliyallimu qaumahum, sekadar mengajar saja. Disebut waliyunziru qaumahum. Kalau mengajar saja tak menyempurnakan pusaka Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Liyunziru qaumahum, supaya mereka memberi peringatan, amaran bahaya yang menimpa kaum mereka. Sama dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru menerima wahyu Iqra, dilantik menjadi rasul dan nabi, pulang ke rumah dalam keadaan berselimut, diwahyukan, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Tak disebut qum fa'allim, bangun mengajar, lepas tu buat tak tahu, habis. Qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Sila rujuk Quran ini, rujuk tafsir. Apa makna inzar? Kalau kita pergi ke Mekah, naik bas, naik kenderaan, bila jalan rosak, jalan dibaiki, ditulis inzar, awas, ada lubang, ada bahaya. Tugas untuk memelihara umat daripada bahaya. Ini tugas Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dengan ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyuluh perjalanan hidup mereka, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, dan mana yang zalim. Maka kita melihat ulama-ulama yang muktabar, khususnya a'immah arba'ah, imam 4 mazhab yang terkenal, di samping imam-imam lain yang muktabar, kita dapati mereka ini bukan sahaja mengajar, termasuk berjuang menghadapi pemerintah di zaman masing-masing. Imam Malik bin Anas pernah ditahan, Imam Syafi'i pernah dibelenggu, Imam Abu Hanifah dipenjara, mati dalam penjara, Imam Ahmad bin Hanbal dihukum sebat kerana menentang fitnah Mu'tazilah yang terkenal, yang kita belajar dalam kitab Aqidatun Nadin pun ada, kitab akidah yang lain pun ada. Ini ulama-ulama yang muktabar. Semua ulama-ulama yang meninggalkan kitab-kitab yang dibaca sehingga hari ini, kitab mereka berkat, dibaca oleh orang walaupun sudah ribu tahun, kerana mereka sebenarnya warasatul anbiya, waris nabi-nabi. Ada ulama yang tak jadi waris nabi-nabi, ditelan oleh zaman, habis, tak ada keberkatan di dalam ilmunya. Perlu jadi iktibar dalam pengajaran kepada kita. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri daripada kalangan kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, Quran dan ajaran Nabi SAW. Kita menafsirkan ulil amri dengan ulama dan umara. Bukan umara saja, ulama dan umara. Dua-dua sekali. Sila rajak kita tafsir yang muktabar. Ulil amri al-ulama wal umara. Ulama dan umara mengendalikan urusan umat. Nak jadi umara, jadi pemimpin. Sila rajak al-ahkam sultaniyah al-Mawardi, kitab-kitab yang lain. Bukan saja syarak Islamnya, antara syaraknya ialah al-ilmu al-mutawassilu ila ma'rifatil ahkam wan nawazil. Ilmu yang sampai mengetahui hukum-hukum agama dan masalah-masalah semasa. Nak jadi pemimpin mesti tahu hukum agama dan masalah-masalah semasa. Mereka jadi khalifah di zaman pemerintahan Islam, zaman keemasan, adalah kalangan ulama-ulama yang mengetahui hukum Allah dan masalah-masalah semasa. Mereka dibantu oleh ahli syura, ahli mesyuarat, kalangan ulama, ahlul halli wal aqli, orang yang boleh al-hal, yang menyelesaikan masalah, al-aqli, yang menyimpulkan sesuatu masalah. Sama ada di ulama atau pemimpin masyarakat yang ini ahli syura dalam pemerintahan Islam. Sila rajak tentang pemerintahan Islam, kita akan dapati betapa besarnya peranan para ulama, termasuk di zaman futuhat Islamiyah. Zaman Islam membuka negeri-negeri yang luas. Jatuhnya kerajaan Parsi, jatuhnya kerajaan Rom, wilayah-wilayah Islam berkembang luas sampai ke perbatasan negeri Cina melalui jalan sutera, sampai ke Spanyol, utara Afrika, sampai ke Nusantara alam Melayu ini. Kita saksikan bagaimana pendakwah-pendakwah dan para mujahidin yang masuk ke negeri ini mengganapkan pahaman-pahaman yang lain. Habis penduduk masuk Islam, tinggal segelintir sahaja. Jalan sutera di Asia Tengah, daripada negeri Arab sampai Xinjiang, negeri Cina, wilayah Islam. Tinggal sedikit saja bukan Islam. Nusantara alam Melayu ini penganut Hindu, Buddha, jadi Islam. Alam Melayu ini. Utara Afrika, Spanyol, diperkata oleh Islam. Penduduknya menurut Islam. Bukan dengan paksaan, tapi dengan adilnya Islam kepada semua. Baiknya ajaran Islam, kerana peranan para ulama melaksanakan syariat Allah dengan cara yang faham, dengan cara tafaqquh, bukan tidak tafaqquh, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Kalau kita baca sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, wajib atas Nabi je, kita tak wajib, tak apalah, bohong pun tak apa, khianat pun tak apa, diam pun tak apa, bodoh pun tak apa. Ilmu ada orang ada ilmu tapi bodoh. Ilmu dia banyak pada akal dia, akal sempit, ilmunya ada. Dengan sebab itu Nabi-Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita disuruh mengambil contoh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, belajar dari sifat-sifat mereka untuk mewarisi ajaran mereka. Mungkin kita tidak mampu, tarikh kita bukan Nabi, tarikh kita bukan para sahabat, tarikh kita bukan kalangan salaf, generasi awal umat Islam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna,
sebaik-baik 100 tahun abad-abad aku, kemudian 100 tahun selepasnya, 100 tahun selepasnya, sebaik-baik. Kita sudah 1400 tahun. Sudah tentulah tidak mencapai martabat mereka. Tak mencapai martabat a'immah mujtahidin, tetapi kita disuruh berjamaah. Disuruh berjamaah, jangan seorang-seorang, suruh berjamaah, berkumpul. Taljamu jama'atal muslimin wa imamahum, iltizam dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Dia suruh begitu. Kita melihat bagaimana pusat pengajian yang ditubuh secara berjamaah, ditubuh secara berjamaah. Azhar di Mesir tubuh secara jamaah 1000 tahun masih ada Azhar. Dioban di India ratus-ratus tahun masih ada Dioban. Az-Zaitunah di Tunis 1000 tahun lebih lama pada Azhar lagi, sampai sekarang ada. Kerana apa? Kerana mereka bergerak secara berjamaah. Kita boleh tok guru pondok mati sama. Pondok mati sama. Bila tok guru pondok mati. Ustaz mati, mengajar pun mati. Kenapa kita tidak berjamaah? Ini pentingnya berjamaah. Taljamu jama'atul muslimin wa imamahum, iltizam kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Dan kita melihat bagaimana ulama-ulama yang mengumpulkan jamaah ini memainkan peranan di zaman awal Islam. Sejak Nabi wafat, berlaku peristiwa riddah, peristiwa murtad. Kabilah Penang Arab murtad. Nabi sudah wafat, Nabi sudah mati. Para sahabat bergerak secara jamaah menegakkan kerajaan Islam, bermesyuarat untuk memilih pemimpin yang memimpin kuasa kumpulan yang memerintah negara, sehingga mereka meninggalkan urusan jenazah Nabi SAW. Hanya segelintir sahaja yang hadir di kubur untuk tanam kubur Nabi. Sebahagiannya bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa jadi ketua jamaah yang akan memerintah negara. Kita anggap hari ini masalah politik memerintah negara ini tak penting. Sedangkan para sahabat di masa itu berjamaah menganggap lebih penting daripada mengebumikan jenazah Nabi SAW. Hanya segelintir saja yang ada di. Kita baca kitab sirah, baca kitab sirah Nabawiyah. Kemudian mereka boleh sambung perjuangan Islam sehingga 1000 tahun lebih Islam berdaulat, Islam memerintah wilayah yang luas, dapat memerintah masyarakat majmuk, berbagai-bagai agama, berbagai kaum, berbagai bangsa berpegang dengan ajaran Islam, teguh dengan ajaran Islam. Kita saksikan di negeri kita, orang Melayu kuat ajaran Islam ni, baca Quran mana tak tahu. Mana kuat ajaran Islam. Orang musyrik Quran tak boleh, hukum Quran tak tahu. Ditanam semangat agama dalam diri mereka. Ini bagaimana kejayaan ulama yang telah menanamkan Islam dalam diri umat, yang kita kena sedar. Dengan sebab itulah bila jatuhnya kerajaan Islam, Khilafah Utsmaniyah 100 tahun yang lalu, Islam tak padan cahayanya. Cahaya Islam tak padam. Allah Ta'ala janji cahaya Islam tak boleh padam dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Yang memainkan peranan ialah para ulama. Ulama yang mempertahankan Islam ini, yang kita tak sedar. Bukan saja Tok Kenali, termasuk Haji Ahmad Limbung, termasuk Datuk Maharaja Lela di Perak, itu ulama. Tok Gajah di Pahang, itu ulama. Tengok siapa dia, Tok Gajah ni, Tok Kaya Semantang, itu ulama. Orang ulama nak ke datuk apa? Dia adalah ulama, tahu agama. Dia masa itu semua ulama memainkan peranan menentang penjajah. Dia pun negoro, imam dia pun negoro di Indonesia. Guru pondok sultan dia pun negoro, pakai jubah, pakai serban. Ulama menentang penjajah Belanda. Imam Bonjol, Tengku Umar. Tengku Umar ni Aceh. Orang Aceh Tok Guru dia panggil Tengku. Tok Guru Tengku, Raja Tengku juga. Ini Aceh. Tengku Umar dia Aceh. Ulama yang memimpin. Amir Abqadi Al-Jazairi di Algeria, Umar Mukhtar. Ini adalah ulama-ulama yang memimpin menentang penjajah,
bukan golongan nasionalis, bukan golongan kebangsaan. Yang mempelopori perjuangan menentang penjajah, melawan penjajah ialah ulama. Apabila penjajah menukar taktik dan strategi, menukar cara untuk lawan orang Islam, setelah dia mengkaji umat Islam melalui mustashriqun. Mustashriqun ialah orientalis, iaitulah orang bukan Islam, orang putih, orang Eropah yang mengaji pondok pun ada, masuk dalam pondok pura-pura masuk Islam, mengaji macam Senok Ohronji yang mengaji di Indonesia, Senok Ohronji mengaji pondok di Sumatera, mengaji di Aceh, pergi ke Mekah masuk Islam, balik ke Indonesia tulis buku untuk lawan Islam. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, macam-macam nama. Mereka mengkaji, mereka mendapat kesimpulan mengapa orang Islam tak boleh dihapuskan, orang Islam tak boleh dikalahkan. Perdana Menteri British Gladstone dalam ucapan di Parlimen British masa pemerintahan Raja Victoria membincangkan tentang penentangan orang Islam terhadap penjajah. Gladstone memegang kitab suci Al-Quran yang diambil dari orang Islam. Selagi mereka pegang dengan kitab ini, dengan buku ini, selagi ada buku ini, selama itulah kita tak boleh menghapuskan orang Islam. Seorang orientalis berkata, di sana ada 3 batu yang sangat keras yang tak boleh dihampari oleh armada kapal perang barat yang bersenjata canggih. Tak boleh pecah batu ni. 3 batu yang sangat keras, kalau hempet dekat boleh pecah kapal. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Makkahul Mukarramah, yang ketiga semaya jemaat. Selagi ada 3 ni, orang Islam tak boleh dihapuskan. Yang berperanan ialah ulama-ulama yang menghidupkan perkara ini. Ulama menjadi sasaran, lalu mereka melancarkan serangan pemikiran, al-ghazwul fikri. Bukan lagi serangan senjata, serangan pemikiran melalui pendidikan dan pelajaran. Masuk di negeri Islam, kalau di negeri kita ni bukan sekolah Melayu, dia buat Malay College Kuala Kangsar untuk latih guru Melayu. Orang kita sukalah, dulu Malay College gaji mahal, jadi cikgu. Tujuannya apa? Untuk meromikan bahasa Melayu yang asalnya tulisan Jawi. Secara halus, tulisan Jawi tukar jadi huruf Romi. Tukar. Walaupun tak berlaku di masa penjajahan, berlaku selepas merdeka. Di Indonesia, tulisan Romi meluas. Tempat kita, di petani masih ada lagi. Di Turki, Quran pun tulis huruf Romi. Huruf Romi. Di India, di Iran masih guna huruf Arab, bahasa Urdu dan bahasa Parsi, masih guna huruf Arab. Tempat kita ni lumpuh. Jawi ada lumpuh. Bangada kita tak sedar bagaimana berlakunya kesilapan dalam menyebut perkataan agama. Perkataan ni'mah dibaca nikmah. Ni'mah adalah nikmat. Nikmah celaka, makna dia. Sudah lari makna dia. Dan banyak perkataan yang lain. Ini secara halus dimainkan begitu rupa. Dalam masa yang sama, ulama-ulama buka pondok, buka kelas fardu ain, buka kelas Quran, buka kelas mengaji, rata-rata kampung. Ini benteng yang mempertahankan Islam. Benteng mempertahankan Islam. Mereka gagal memurtadkan orang Islam, cuma mereka kelirukan pemikiran orang Islam dengan serangan pemikiran. Lupa sejarah umat dia sendiri dan merungkaikan ajaran Islam satu demi satu. Dan satu hadis riwayat Imam Ahmad, Ari Al-Hakim dan Al-Mustadrak, la yunqadanna ural Islam urwatan fa kullama taqadat urwatun tashabbasa an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Tali yang menimpu ajaran Islam, yang mengikat ajaran Islam yang kemas, yang kuat, dirombak, dirongkai satu demi satu. Apabila satu tali dirombak,
menyebabkan orang-orang Islam bertaburan, bercerai-berai. Mereka berpegang dengan tali yang masih ada. Tali simpulan pertama rongkai al-hukmu, hukum yang pertama dirongkai, yang akhir semayang. Semayang paling akhir sekali. Kita menyaksikan bagaimana hukum Islam dirongkai. Hukum yang berkait dengan pemerintahan negara, ekonomi, politik, kehidupan manusia dirongkai. Orang Islam tak tahu. Tinggal hukum-hukum berkait dengan ibadat saja. Pada Islam itu merangkumi semua perkara. Islam itu adalah sempurna. Islam telah cukup. Akibatnya orang Islam terburai, bercelaru habis, penuh dalam keadaan haru biru. Ini tanggungjawab kita yang sangat besar untuk menghadapi cabaran. Kalau dulu menghadapi cabaran musuh-musuh dari luar, sekarang menghadapi cabaran musuh jahil yang menimpa orang Islam. Musuh jahil menimpa orang Islam. Peranan ulama nak membebaskan umat berkejahilan ini sangat besar. Dan musuh para ulama sangat ramai. Dan mereka mesti sabar. Alhamdulillah, ulama kita 70 tahun yang lalu menubuhkan PAS, Persatuan Islam Semalaya, hari ini Parti Islam Malaysia. Asalnya kumpulan Islam ditubuh di Pulau Penyengat, Riau oleh guru-guru halaqat di Makkahul Mukarramah, di alam Melayu buat pertubuhan Islam Pulau Penyengat. Kemudian syarikat Islam di Indonesia, kemudian Mari Tanah Melayu diharamkan. Akhirnya tubuh PAS tahun 51, ditubuhkan untuk menjadi jamaah kepada orang Islam. Pada peringkat awal banyaklah ulama-ulama yang bersama dengan PAS. Maka negeri yang banyak ulama-ulama kita boleh menang dengan mudah. Terengganu menang pertama tahun 59. Kemudian dia ikuti Kelantan lepas pada itu. Kedah yang pertama pilihan raya. Perlis dulu Kedah, kita tak berjaya kerana serangan selalu kuat. Di Kedah, kita Kelantan kita berjaya. Kemudian kita menghadapi ujian yang sangat dahsyat, menyebabkan ada ulama-ulama yang tahan uji, ada ulama yang tak tahan uji. Bukan saja wakil rakyat kena beli, ulama pun kena beli juga. Ini berlaku sangat dahsyat. Ujian kita hadapi, dan kita saksikan bagaimana ulama-ulama yang istiqamah, pondok dia hidup sehingga hari ini. Ulama-ulama yang kena beli, pondok dia mampus. Kita saksikan. Ataupun tak ada keberkatan, hilang begitu saja. Ini Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita, yang kita kena sedar betapa perlunya kita beristiqamah. Dan kita mesti menjalankan peranan Rasul Anbiya dalam arti kata yang sebenarnya. Dan banyak kalangan kita lupa akan tanggungjawab ini. Kewajipan mempertahankan Islam ini kita lupa. Saya teringat Abdullah Mubarak, seorang ulama hadis yang terkenal, tulis surat kepada rakan dia, sahabat dia Al-Fudail bin Iyad yang mengajar tanah haram Mekah. Fudail bin Iyad mengajar di tanah haram Mekah. Dia tulis syair, suruh hantar kawan dia Fudail bin Iyad. Abdullah Mubarak tulis syair dia, ambil al-haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu aw kana yata'abu khairuhu fi batilin fakhuyuluna yawma as-sabihati tata'abu. Ya ambil al-haramaini la absartana, wahai sahabatku yang sedang beribadat di dua tanah haram Mekah dan Madinah, kalau saudara lihat, saudara tengok saja, la alimta annaka bil ibadati tal'abu, nescaya engkau tahu engkau bermain-main saja dengan ibadat. Man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi, barang siapa yang pipinya basah dengan air mata, khasyak, panuhuruna bidima'ina tatakhaddabu, maka leher-leher kami yang berdihak ini bermurah dengan darah. Au kan zamqaluhu fi batilin, atau yang kenderaan dia penat di medan kebatilan, fa khuyuruna bi yaum as-sabihata ta'abu, adapun kenderaan kami sejak pagi penat kerana berjuang menegakkan agama Allah. Bila Fatimah baca syair dia menangis. Lalu dia tanya orang yang bawa hadis, orang yang bawa surat ni, mu minat ada hadis? Minat ada hadis? Itu minat hadis ni.
Tulis dia, aku nak beritahu dia. Aku nak bagi upah dia, mau upah lah. Aku tak nak pitih. Saya kata aku tak ada nak bagi duit, tak ada. Upah dengan ilmu. Hadis ni aku terima daripada sanad dia sekian. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu tidak boleh mencapai kelebihan orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dia keluar tinggal rumah, tinggal keluarga. Walaupun kamu duduk di rumah, sembahyang tak tidur langsung, puasa tak buka langsung, berzikir tak tu langsung, tak boleh mencapai pahala mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Walaupun dia keluar letih, tidur tengah jalan, dalam keadaan penat, dia berhenti duduk saja, tetap dia dapat pahala. Lembah mana dia turun, dia berhenti, dia dapat pahala. Dia makan pun dapat pahala. Langkah dia dapat pahala. Pusingan kenderaan dia dapat pahala. Mana boleh capai itu? Kalau menduduk di rumah saja, membuat ibadat sama lama, tak boleh mencapai kelebihan itu. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peranan kita bersama dengan perjuangan Islam untuk tegakkan Islam ini. Alhamdulillah, kehadiran Ashabul Fadilah, para tok guru yang telah memainkan peranan. Yang hadir ini memang sudah bersama dengan kita. Kita pula ajak yang tak hadir, yang tak terlibat dengan perjuangan. Kerana mereka adalah orang yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Pengaruh mereka besar dalam masyarakat. Untuk dapat undi menggunakan amalan demokrasi, pengaruh mereka sangat penting. Dengan sebab itu, mereka dicemburui oleh musuh-musuh Islam. Mereka dibeli, mereka digoda bagi cara supaya jangan mempengaruhi masyarakat. Dan kita kena sedar diri kita sendiri dan kelebihan Allah Ta'ala beri pada kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan boleh kita berkati oleh Allah. Dan saya sebut sabda Nabi SAW, siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.